Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin berkongsi bagaimana untuk menghasilkan kuis melalui aplikasi WordWall. Aplikasi ini adalah aplikasi yang percuma. Jadi kita mulakan dengan membuat carian. Pertama sekali, jika cikgu belum ada akaun untuk WordWall ni, cikgu perlu type saja dekat Google WordWall. Okay. Baik, kemudian akan terpapar WordWall application ni. So, kita buka. Okey, untuk yang belum ada account, yang belum pernah menggunakan WordWall, cikgu boleh sign up. Okey, kita sign up. Saya tunjukkan dari langkah pertama ya. Okey, kita pilih kat sini sign in with Google. Baik, kemudian kita login ke akaun Google kita. Okey. So ini adalah paparan untuk akaun WordWall, dan akaun ni adalah akaun yang masih kosong lah. Okey. Untuk memulakan kuis, cikgu boleh mulakan dengan create your first activity now. Okey, sebelum tu saya nak maklumkan untuk akaun percuma WordWall ni, cikgu boleh hasilkan 6 template quiz secara percuma lah. Kalau lebih daripada tu, maksudnya cikgu kena upgrade, ataupun kalau kita nak hasilkan lebih banyak, kita gunakan akaun yang berbeza lah. Okey, kita mulakan dengan create your first activity. Okey, dekat sini template WordWall ni ada banyak ya. Ada 5, 10, 15. Okey, lebih kurang 15 template. Jadi cikgu mesti cubalah salah satu ni. Kalau nak tunjukkan hari ni, setiap satu tak mampulah. Okey, untuk hari ni saya cuba hasilkan tugasan untuk saya pilih find the match. Okay, ataupun kalau kita nak buat label diagram pun boleh. Okay, macam-macam lah. Okay, hari ni saya pilih label diagram. Okay, kemudian kita masukkan tajuk untuk tugasan tersebut. Contohnya saya masukkan tajuk tajuk. Saya cari sumber dulu sebab nak tengok. Alang-alang saya nak tunjuk, saya nak buat betul-betul lah tugasan untuk ajar saya. Teks. Okey, saya nak rujuk buku teks. Sekejap ya. Okey, tajuk ini 5 perpuluhan contoh exercise ni. Jadi, pertama sekali untuk hasilkan kuis ni, kita perlukan image lah untuk di-label. Jadi tajuk tadi, untuk image ni nanti saya tunjuk ya. Tajuk tadi, saya nak bagi tajuk 5.2 apa tajuk dia? 3 keadaan jirim. Okey, 5.2 3 keadaan jirim. Okey, so sebab kita tadi pilih template label diagram, so kita perlukan image. Jadi
saya tunjuk cikgu contoh mudah lah untuk diagram ni. Untuk image, saya ambil dulu. Ni cikgu kena ada siap-siap lah diagram untuk cikgu jadikan soalan. Okay. Jadi, ini adalah buku teks Sains 3-1. Saya nak gunakan diagram ni untuk dilabel. Okay, nyatakan keadaan cirim sama ada berpejal, cecair atau gas. Jadi saya gunakan kaedah screenshot sajalah. Screenshot, saya ambil diagram ni. Okay, saya copy. Kemudian pergi ke kaedah biasalah kita buat, kita gunakan Telegram. Paste dekat Telegram, kemudian kemudian kita paste. Kemudian gambar ni kita save. Save as image as. Kita save sebagai JPEG 5/2. Save. Kemudian kita kembali ke work wall tadi. So, soalan yang hendak dihasilkan, add image. Kemudian ini kalau kita nak search daripada internet, gambar yang ada di internet. Tapi tadi saya ada gambar sendiri, dah ada gambar sendiri. Jadi kalau cikgu nak search dekat internet, cikgu boleh cari saja gambar yang sesuai. Tapi kadang-kadang kita tak jumpa gambar yang ada ruang kosong siap-siap untuk dilabel oleh pelajar. Contohlah, kita cari jirim, keadaan jirim. 3, keadaan jirim. Contoh carian dulu saya tunjuk. Contohnya gambar-gambar yang ada ni kalau cikgu rasa sesuai untuk dilabel, cikgu boleh pilih terus dan dia akan masuk lah. Contoh saya pilih yang ni. Dia akan masuk. Tapi yang ini tak sesuai untuk label sebab dia dah ada maklumat dalam ni. Jadi caranya saya nak padam balik gambar ni, kita remove. Kita add balik. Saya upload. Saya upload. Kita upload gambar yang ni dia. Ni dia. So ini adalah rajah yang kita nak belajar label. Jadi untuk jawapan dia di bahagian bawah ni, cikgu nampak untuk label 1 ada tagging ataupun tanda 1 bulat ni. Jadi yang 1 ni kita nak letak di mana sepatutnya jawapan tu berada, kita letak di tempat yang sepatutnya lah. So di sini ini ialah oksigen kan? Ini adalah gas. Kemudian add label lagi. Nampak ada 2 label yang kedua. So yang kedua ini ialah air, cecair. Kemudian yang ketiga. Ini tumbuhan. Jadi tumbuhan ialah berpejal. Kemudian yang keempat, label yang keempat. 4 ni ialah aquarium. Ni bekas dia, aquarium. Aquarium pun berpejal. Yang kelima ikan. 5, tarik dia, 5, ikan berpejal. So soalan ni dah siap. Kita klik done. Fix the error. Dia tak boleh contain duplicate items. Oleh kerana perkataan berpejal ni sama. Tak apalah. Contoh je ya. Pejal 3. Nak bezakan sebab dia tak boleh berulang. Kemudian kita klik done. Bila dah siap soalan ni,
cikgu punya soalan ni private status. Dia belum di-share kepada community. Jadi kita tengok dulu ya soalan ni. Contoh bila pelajar nak jawab, dia perlu tarik saja. Yang mana pepejal? Pepejal 1, pepejal 2, pepejal 3. Tapi nanti kalau pattern sebab soalan ni tadi ada teknikal sikit, sepatutnya tak boleh lah pepejal 1, pepejal 2 sebab nanti pelajar confuse. Pepejal 1 pun dia boleh letak kat sini, sepatutnya betul juga, tapi ni saya tunjuk contoh je lah. Okay? Sebaiknya cikgu jangan buat contoh yang sama macam ni lah. Okay. Kemudian guess. Cecair. Okay. Kemudian dia boleh submit answer. Okay. Ini. Okay. Bila game ni siap, pelajar boleh masukkan nama dia dalam leaderboard. Contohnya, dia masukkan nama dia. Okay, enter. So dalam leaderboard adalah nama dia. Okay, so ini soalan dah siap. Cuma soalan ni masih dalam mode private. Jadi orang lain tak boleh tengok. Dan pelajar pun tak boleh jumpa lah soalan ni. So macam mana kita nak publickan dia? Dekat bawah ni kita pergi ke share, kita make public. Okay, masukkan H-band jika cikgu rasa nak masukkan lah. Kalau tak masukkan pun tak ada masalah. Cuma untuk syarian lebih mudah jika ada H-band lah. Ni untuk tingkatan 1 saya letak 13 tahun lah. Okay, subjek. Kemudian topik saya letak okay. Baik, kemudian kita publish. Okay, bila kita dah publish, soalan ni dah boleh dikongsi sama ada dengan cara cikgu copy link ni dan paste sahaja ke mana-mana media yang cikgu rasa sesuai. Contohnya kalau ada group dengan murid, kita paste saja dalam WhatsApp ke ataupun Telegram. Okay, so link ni pelajar boleh terus klik dan jawab soalan. Ataupun cikgu boleh share di Facebook, Twitter. Ni yang menarik iaitu dalam Google Classroom. Okay. Tapi untuk Google Classroom ni, saya akan tunjuk kita hasilkan sebagai tugasan lah. Okay. Untuk setakat ni, kita klik done dulu. Okay, kita klik done. Kemudian, saya klik semula dekat share ni. Saya nak hasilkan dia sebagai satu set assignment ataupun tugasan untuk pelajar saya melalui Google Classroom. Okay, dan nanti saya nak tunjukkan macam mana kita nak hasilkan analitik spesifik untuk kelas yang berbeza. Okay, tadi saya klik, ulang balik ya. Okay, saya klik, saya ulang balik, share. Pilih set assignment. Kemudian dekat sini, okay, katalah kita ada 2 kelas tingkatan 1. Untuk memudahkan kita rujuk nanti, dekat nama result title ni, kita namakan terus untuk nama kelas tu. Contohnya result 1 for tajuk tugasan tadi ni, kita tukar kepada result nama kelas tu. 1, kalau kelas saya 1 Zuhal. Okay. Supaya nanti kita boleh bezakan ini jawapan pelajar kelas mana. Okay. Untuk analitik lah, sebab kalau kita tak buat macam ni, semua pelajar yang jawab soalan tu akan berkumpul dalam satu analitik yang sama. Jadi susah kita nak trace pelajar tu daripada kelas mana, kita kena rujuk pula senarai nama. Okay. Jadi yang macam ni tak perlu dah rujuk senarai nama lah. Okay, untuk registration, kalau kita buat anonymous, lagi susah lah untuk cikgu kena pasti pelajar. Jadi pelajar mesti masukkan nama dia sebelum dia menjawab soalan. Kemudian untuk deadline ni, cikgu boleh masukkan deadline, tapi untuk kali ni saya tak masukkan sebab respon pelajar ni kadang-kadang lambat.
Jadi tak apalah saya letakkan tiada deadline. Okey, yang ni untuk apabila habis game, pelajar boleh tengok answer, kita klik dekat show answer jika cikgu nak. Jika tak nak tunjukkan, kita untick lah. Okay, untuk saya nak tunjukkan dan nak tunjukkan leaderboard sebagai semangat untuk dia orang. Tengok siapa yang paling top ranking. Okay, so kita start. Okay, di sini. Sama juga tadi, kita boleh copy terus link ni. Dan tadi kan kita dah set analitik ataupun result tu untuk kelas 1 Zuhal. So nanti untuk kelas seterusnya kita kena buat lagi sekali untuk bezakan sebab nanti dia akan hasilkan kod yang berbeza. Kalau kita campur, analitik tu akan berada dalam satu result, so agak susah untuk tengok result kelas yang berbeza lah. Okey, untuk tugasan Google Classroom, cikgu klik sahaja Google Classroom. Okey, tapi pastikan cikgu pilih akaun yang dah ada classes lah. Okey, contoh saya ambil Tuition Science. Okey, create assignment. Kemudian kat bawah ni kita klik go. Okay, so automatic tajuk tugasan tadi adalah tajuk kuis kita. Jadi dekat sini nanti cikgu boleh letak arahan. Dekat bawah ni, ialah link terus kepada soalan tadi untuk nanti Google Classroom akan terus capture markah pelajar tersebut lah. Okay, kemudian apa tadi nak cakap? Okey, markah. Yang ni kita boleh pangkal lah. Okey, markah tadi kita kena samakan markah dalam Google Classroom dengan markah dalam soalan ni. Jadi kita tengok balik berapa tadi markah activities. Tengok balik. Lupa. Okey, buka balik. Tengok soalan ada berapa. Okey, 5 markah. Okey. So, 5 markah. Sorry. Okey. Jadi point saya letak 5 lah. Okey, due date saya tak letak. Topik. Create topik. Ini adalah bab 5. Bab 5. Okey. Arahan. Klik link yang disertakan dan okey, jangan lupa pesan kepada pelajar supaya turn in tugasan setelah siap. Okey. Okey. So untuk assign, cikgu boleh assign terus ataupun kalau cikgu nak schedule, boleh schedule tugasan ni. Okey. Katalah ni tugasan selepas raya. Selepas raya kita naik 5 Jun. Sorry. Ya ke 5? 5 Jumaat. 7. Okey, 7 lah. Okey, kita schedulekan. Okey, ini kita boleh view balik tugasan. Okey, ini paparan tugasan dalam Google Classroom. Okey, ini tadi bab 5. Bab 1 ni. Tarik ke bawah.
Sorry. Okey, bab 5 ni schedule. Kemudian kita boleh tengok lah. Okey, sebab oleh kerana tugasan ni belum on lagi schedule, so dia akan berwarna kelabu. Okey, ini contoh tugasan yang cara memberi tugasan. So sekarang saya nak tunjukkan cara untuk kita lihat tugasan yang telah dijawab oleh pelajar. Okey, saya gunakan akaun MOE yang saya memang dah ada tugasan dan analisa. Okey, pergi ke Google Classroom. Okey, Google Classroom. Okey, tadi satu Zuhal Okey, contohlah classwork satu Zuhal yang saya dah bagi dengan tugasan work wall. Okey, ni satu contoh lah. Saya ambil ni Okey, ini tugasan yang saya dah bagi. So ada ini contoh saya tunjukkan. Jadi okey, ini contoh arahan yang saya bagi dalam tugasan ni. Okey, arahan ni sebenarnya nak memudahkan saya jugalah untuk pelaporan sebab kita kena buat catatan pelaporan PDPC sepanjang PKP. Jadi saya buat siap-siap arahan tu dalam bentuk yang saya boleh terus copy dan paste ke laporan tu nanti. Tak perlu dah nak fikir ayatnya. Okey, saya buat siap-siap. Okey, so ini adalah paparan dalam tugasan tersebut. Okey, kemudian tengok ada satu pelajar yang saya grade ni. Okey, contoh pelajar ni dah ada markah. Maksudnya pelajar ni dah siap dan turn in lah. Okey, so saya pergi ke work wall untuk tengok saya punya result. Okey, resultnya dia berada pada, kalau menu berada di atas ni, kenapa kecil ni? Besarkan sikit, 100, okey. Okey, dia berada pada menu result. Okey. So result tadi saya dah namakan ikut kelas. Ini contoh yang ini yang saya buat lebih awal. Ini dah tambah baik lah. Ni sebelum ni tak buat nama kelas. So saya agak keliru lah bila nak cari pelajar kelas yang tu kelas mana kan. Okay, yang ni untuk satu Zuhal contohnya. Untuk result saya dah namakan, senang. Kita tahu yang ni kelas 1 Zuhal. So kita boleh tengok respon pelajar. So bilangan pelajar yang respon 13, average score, top score full mark lah. Okay, fastest time. Okay, dinyatakan nama pelajar kat sini. Kemudian ada graf. Okay, ni senang nanti kalau kita nak rujuk balik. Kemudian ini adalah leaderboard dia. Okay, nampak pelajar ni Nur Nadia Zahira top ranking dengan top ranking ni markah penuh dah ni 10 dengan masa yang paling cepat lah. Okey, kalau kita boleh tengok pelajar yang sama beberapa kali mencuba. So ni kita boleh tengok lah. Ni kita boleh bagi penghargaan lah pada pelajar daripada Hajar Majidah ni cubaan pertama kosong. Kemudian sampai ke betul semua Hajar Majidah. So ini senang untuk kita kredit dekat pelajar tu nanti. Okey. So saya rasa itu sahaja untuk quiz work wall. Okey. Dan banyak lagi lah fungsi lain, terutamanya template-template quiz yang lain yang cikgu boleh cuba. Jadi untuk hari ini itu sahaja. Untuk hari ini
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.